السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan kita daripada risalah Sahih Al-Qasasun Nabawi karangan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Sambungan kisah kita pada malam ni ialah kisah yang ke-14 di bawah tajuk Nabiullah Yunus alaihi salam, iaitu kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, bukan hanya memuatkan cerita tentang Nabi Yunus dalam banyak tempat dalam surah-surah tertentu dalam Al-Quran, tapi dalam Quran tu sendiri ada surah namanya surah Yunus. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Bagaimana satu hari ada satu orang Yahudi, dia telah sebut satu pernyataan. Pernyataan tu dia kata tidak ada Nabi yang lebih besar pengorbanannya dan hebat melainkan Nabi Musa alaihi salam. Dia Yahudi di Madinah sebut benda tu depan para sahabat dan juga depan Nabi. Nabi kata tidak ada orang yang lebih hebat berbanding Yunus bin Matta, merujuk kepada Nabi Yunus alaihi salam. Hadis ni nak menunjukkan pada kita Nabi Yunus ni dia ada keutamaan, dia ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Allah Ta'ala telah utuskan Nabi Yunus AS pergi berdakwah kepada satu kelompok manusia yang tinggal di satu kawasan namanya Ninawa ataupun Nuniwa. Dua-duanya boleh sebut dengan nama yang kita dengar tadi, Ninawa ataupun Nuniwa, iaitu satu kawasan yang berada perbatasan sempadan di antara dua negara, iaitu negara Arab Saudi dan juga negara Iraq hari ini, berada di selatan Arab Saudi. Dan sampai sekarang namanya masih kekal macam tu dan ada penduduk. Cuma secara titik yang tepat di manakah penduduk kaum Nabi Yunus ni tak dapat dipastikan dengan tepat. Bila mana kita cerita tentang Nabi Yunus, kita pasti akan mengingati sirah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi berdakwah ke Taif. Apa kaitan cerita dakwah Taif ni dengan cerita Nabi Yunus? Kaitannya ialah ketika mana Nabi balik daripada Taif setelah gagal dakwahnya. Waktu tu Nabi telah keluar daripada Taif dalam keadaan kecewa kerana tidak mendapat sambutan yang baik daripada penduduk
Taif, kalangan Bani Thaqif, bukan setakat ditolak dakwahnya, bahkan dihalau keluar dalam keadaan yang tak terhormat, menyebabkan Nabi kecewa, Nabi terasa dan Nabi lemah semangat, sehingga Nabi berjalan dan Nabi biarkan diri Nabi itu berjalan macam tak ada tujuan, sehinggalah kaki Nabi berhenti di satu kawasan yang bernama Qarnus Sa'ali ataupun Qarnu Manazil, salah satu daripada tempat miqat untuk umrah dan juga haji sekarang, yang itu paling dekat dengan Taif. Sampai situ datang malaikat, kita biasa dengar riwayat ni, datang malaikat beri tawaran itu, tawaran ini, tapi Nabi tolak. Dan Nabi telah berdoa dengan doa yang masyhur, bagaimana Nabi memohon supaya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada penduduk Bani Thaqif. Dalam sirah Nabi kita boleh tengok penduduk Taif ni antara penduduk yang tak ramai masuk Islam waktu hayat Nabi, tapi mereka ramai masuk Islam ketika mana zaman Abu Bakar As-Siddiq. Cuma nak ceritanya, waktu Nabi balik daripada Taif yang gagal dakwahnya pada waktu tu, Nabi telah lalu di Qarnu Manazil, nak balik semula ke Mekah, Nabi lalu di satu kebun kurma dan juga anggur milik dua orang musyrikin Mekah. Kedua-dua ni pemilik kepada kebun tu, dia ada satu orang hamba yang diletakkan di kebun tu untuk jaga, urus takbir kebun tu. Hamba tu bernama Addas. Bila mana dua orang musyrikin Mekah tu, Utbah dan Syaibah, dalam riwayat sebut, dia tengok Nabi lalu dengan sebab dia rasa kesian, tapi dia dua orang ni di Mekah waktu Nabi dakwah tauhid lawan juga, tapi dengan sebab orang kampung kita, benci-bencilah, tapi orang kampung, tapi tak naklah tolong depan-depan, nanti ada orang nampak, orang akan kata dua orang ni dah ikut Muhammad pula. Dia arahkan kepada Addas, hamba dia, pergi hidangkan beberapa hidangan daripada anggur dan juga tamar yang ada dalam kebun tu bagi Nabi makan. Lalu Addas pun bawa gugusan anggur letak depan Nabi. Bila mana Nabi nak makan, Nabi telah menyebut satu bacaan yang menjadi sunnah pada kita bila mana kita nak makan, iaitu kita sebut bismillah. Bila mana dia sebut bismillah tu, Nabi sebut bismillah, ianya berjaya menarik perhatian hamba yang duduk jaga kebun Utbah dan Syaibah ni, sehingga hamba tu Addas tu dia tanya Nabi, dia kata pada Nabi, ucapan yang kamu ucap ni pernah aku dengar ketika mana aku berada di kampung lama dulu, kampung halaman sebelum jadi hamba. Nabi pun tanya, kamu berasal daripada mana? Dia pun jawab, aku berasal daripada Nuniwa ataupun Ninawa. Lalu Nabi pun kata, itulah tempat saudaraku Yunus bin Matta, merujuk pada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dalam sirah Nabi, itu antara peristiwa yang Nabi sebut nama Nabi Yunus. Dan satu lagi hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika mana orang Yahudi angkat Nabi Musa. Bukan salah, memang Nabi Musa tu hebat, tapi Nabi nak sebut keutamaan, sehingga para Nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad tak boleh mendabik dada nak kata kemah berbanding Nabi Yunus bin Matta ni. Dalam kisah yang ke-14 ni kita tengok penulis rahimahullahu ta'ala, dia datangkan satu hadis. Hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Panjang hadisnya, dan hadis ni telah dimuatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia. Ada satu kitab hadis nama dia Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dia termasuk daripada kategori hadis yang daif, tapi taklah terlalu berat, yang boleh untuk kita sampaikan, untuk kita tengok perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kita tengok kisah Nabi Yunus alaihissalam ni.
Bila mana Allah Ta'ala utus Nabi Yunus ke kampung Nuniwa ataupun Ninawa ni, kata Abdullah bin Mas'ud, inna Yunus alaihi salam kana wa'ada qaumuhu al-'adab. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Nabi Yunus alaihi salam telah mengancam kaumnya dengan azab, iaitu azab dengan sebab mengingkari dan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dalam risalah ni dia sebut, dia kata kisah Nabi Yunus alaihi salam penuh keajaiban dan keunikan. Antara peristiwa-peristiwa yang pelik dan takjub kita mendengarnya ialah ketika mana dia dibuang ke dalam laut tu. Tapi kita nak tengok satu persatu apa sebenarnya cerita daripada awal lagi. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah mendapat tambahan keterangan yang lebih panjang berbanding apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran sebut, kita baca surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87 88, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bila mana kita dengar nama Nabi Yunus ni, antara ucapan yang kita akan ingat dan dekat dengan dirinya ialah ucapan yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu ialah pengisytiharan, penyesalan dan taubat Nabi Yunus di atas kesilapan yang dia buat, iaitu dia marah pada kaum yang berada di Ninawa ataupun Nuniwa ini. Ketika mana diseru pada tauhid, dia orang enggan. Akhirnya Nabi Yunus dia fras menghadapi kaum ni. Dia keluar daripada kampung tu dalam keadaan marah. Dan sebagai teguran Allah Ta'ala pada dia, dia ditelan oleh ikan yang besar. Disebut dalam Al-Quran nama ikan tu Nun, dan diberi gelaran kepada Nabi Yunus ni Zannun. Zannun ni maksudnya yang pernah duduk dalam perut ikan tu. Ikan Nun ni ikan apa? Ada orang kata ikan paus. Ikan paus sekarang ni pun kalau ikut daripada cerita dan riwayat, macam kecil lagi berbanding ikan Nun ni. Sebab apa? Sebab waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun, dan Tuhan gambarkan dia berada dalam kegelapan demi kegelapan. Pertama, ikan Nun tu telah bawa dia ke dasar laut yang dalam pada waktu malam, dan di dalam perut ikan Nun yang gelap, yang ada pasir-pasir, yang waktu ikan Nun tu dia ambil Nabi Yunus tu, masuk sekali pasir-pasir ataupun batu-batu yang kecil. Mengikut riwayat-riwayat yang dhaif menceritakan, dalam gelap tu Nabi Yunus terdengar tasbih daripada batu-batuan pasir-pasir yang ada dalam perut ikan tu, sehingga dia mengucapkan tasbih yang telah dijadikan ayat Quran, iaitu ayat yang ke-87 surah Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Balik semula kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, wa akhbarahum annahu ya'tihim ila thalathata ayyam. Bila mana dia seru kaum penduduk di kawasan ni untuk mentauhidkan Allah, dia orang enggan, dia orang sembah berhala, dia orang nak syirik. Penat Nabi Yunus cakap ni. Sebab ada ayat lain sebut bilangan mereka pada waktu tu sekitar 100,000 wa yazidun, mi'ata alfin wa yazidun, 100,000 dan lebih. Maknanya lebih pada 100,000, bukan 100,000 saja tapi lebih. Ni nak kena kawal 100,000 ni, nak kena bercakap dengan golongan ini. Sebagai seorang Nabi, walaupun Nabi itu berbeza dengan kita orang biasa, tapi saya selalu sebut sini, Nabi dan Rasul membawa perasaan dan emosi macam kita juga. Waktu kita bercakap dengan orang, orang tak respon apa yang kita cakap, orang tak beri balasan yang baik pada apa yang kita cakap, secara normalnya seorang manusia
dia akan terganggu dengan respon orang macam tu. Dia bercakap, orang buat tak peduli. Akhirnya dia malas layan. Kalau dia ada kekuatan, dia mungkin akan sakiti orang yang tak layan dia. Tapi kalau dia tak ada kekuatan, akhirnya dia belah lari. Cuma saya nak sebutnya, emosi ada pada para Nabi dan Rasul. Cerita yang kita nak tengok dalam cerita Nabi Yunus ni, manusia, seorang Nabi dan Rasul telah diuji oleh Allah Ta'ala tak sabar menghadapi ragam orang. Sebagaimana kita hidup sekarang pun, kita akan bertemu dengan ragam orang yang berbagai-bagai. Ada orang diuji dengan ragam orang yang teruk dalam kalangan ahli keluarga dia. Dan ada orang yang lebih teruk lagi, diuji ragam manusia pada orang yang tidur satu tempat tidur dengan dia, iaitu pasangan dia. Itu lagi benda yang berat pada satu orang. Sebab ini orang-orang yang akan dilihat setiap hari, yang akan kita tengok setiap hari. Ada orang dia diuji pada persekitaran kerja dia, pada kawan-kawan dia belajar, mengikut pada kadar yang Allah Ta'ala nak beri pada setiap orang. Cuma saya nak sebut sini ialah tujuan cerita ni ialah untuk memberitahu kepada kita ragam manusia akan ada pada setiap zaman, setiap masa dan setiap waktu. Jadi tak boleh dan tak payahlah kita berangan-angan supaya kita ni duduk pada satu tempat, kawasan manusia yang tak ada ragam. Sebab manusia ni dia ada ragam dia. Dia ada kelaku dia, dia ada tabiat dia. Cuma banyak ataupun sikit. Ada orang tabiat buruk dia sikit, tabiat baik dia banyak, benda baik dia banyak, boleh tahan lah. Tapi nak kata setiap daripada kita membawa benda-benda negatif dalam hidup, sebab kita manusia, semua orang akan ada benda tu, semua orang akan terkena situasi tu. Okay. Apa lagi yang disebut dalam hadis ni? Kalau kita tengok, bila mana Abdullah bin Mas'ud dia riwayatkan hadis ni, dia kata ketika mana Nabi Yunus memberikan amaran kepada kaum dia, akhirnya kaum dia degil, kaum dia buat tak peduli. Dan pada waktu tu Nabi Yunus memberi kata dua kepada kaum dia dengan mengatakan, selepas daripada ini, lepas pada 3 hari akan turun azab daripada Allah Azza wa Jal atas sebab kedegilan yang kamu lakukan. Kalau ikut kaedah Nabi-Nabi sebelum pada Nabi Muhammad, lagi tak turun azab, lagi tidak ada arahan untuk keluar, tak boleh keluar. Tapi dengan sebab Nabi Yunus dia tak sabar, dan sebahagian riwayat menyebutkan dia pada waktu tu berada pada usia yang sangat muda lagi. Muda dia ni bukanlah muda umur belasan ataupun umur 20-an, tapi umur 30-an ataupun awal 40-an mungkin, yang masih lagi ada baran dia. Dia terus ancam. Bila mana nak masuk hari yang ketiga, dia tengok tanda-tanda azab tu tak nampak, dia lari siap-siap. Sebab kalau azab tu tak turun, dia akan diburu pula oleh penduduk ni, dan mungkin dia akan dibunuh. Sebab tabiat kaum terdahulu, khususnya Bani Israel, tak puas hati apa-apa, dia akan bunuh nabinya. Dalam Quran menyebut tentang perangai Bani Israel ni, apa saja, ada pasal pun fikir macam mana nak bunuh, tak ada pasal pun dia akan nak bunuh. Maknanya dia cuba mencari ruang tu. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut, fatafarraqu baina kulli walidatin wa waladiha thumma kharaju faja'aru ila Allah wastaghfaru. Ada sebahagian kaum Nabi Nuh ni, Nabi Yunus ni, dia takut dengan ancaman Nabi Yunus tu, dia orang keluar. Dia orang tak duduk di kawasan perumahan, dia orang naik ke celah-celah bukit mana, dia orang duduk dan beribadah. Ini ibadah kaum dulu, umat terdahulu. Bila mana nak bertaubat, dia pergi naik menjauh sikit daripada kawasan kejiranan tempat-tempat duduk ni, pergi naik celah bukit mana-mana, pergi bersuluk situ, beristighfar. Lalu Allah Ta'ala mengambil kira sebahagian daripada kaum Nabi Yunus yang telah beristighfar ni,
menyebabkan azab tu tak kena pada dia. Azab tak kena. Dengan sebab mereka ada kesedaran. Jadi bila mana ada yang bertaubat, azab tertangguh, Nabi Yunus pun dia rasa risau, dia takut dia akan diburu dengan sebab dia dah ancam. Dia dah ancam, rupa-rupanya dia yang tak tahan sabar dengan degilnya kaum dia. Sebenarnya kaum dia tu taklah degil seperti mana kaum Nabi lain. Degil juga, tapi tak degil sangat. Dia ancam, dia takut. Walaupun adalah yang ketegak 3-4 orang, cuma ada juga, ramai juga yang takut. Menyebabkan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kaum Nabi Yunus untuk tidak dikenakan azab. Nabi Yunus pun pergi keluar, dan akhirnya dia pergi ke kawasan pesisiran pantai, dan dia pilih untuk menaiki satu perahu yang ada orang atas tu. Bila mana dia naik perahu tu sampai tengah laut, kapal yang besar lah, kita tak kata perahu lah, kapal yang besar, sampai tengah laut, dia dipukul ombak, gelombang, badai yang luar biasa, yang menyebabkan kapal tu ataupun perahu besar tu tak stabil. Cuma yang peliknya, kapal-kapal lain dia boleh lari daripada ombak tu, boleh beredar. Kapal yang Nabi Yunus ada ni, dia tak bergerak. Cuba kapten dia, nahoda dia cuba nak lalu ataupun jalan pada laluan-laluan yang kita boleh celah, tak pergi, sedangkan kapal lain boleh pergi. Lalu Nabi Yunus pun rasa keberadaan dialah yang menyebabkan kapal ni jadi kapal yang malang. Sebab dia telah membuat satu kesilapan. Kesilapan dia tak besar, tapi silap jugalah. Dengan sebab dia tinggalkan kaum dia. Sebab Nabi tak boleh tinggalkan kaum dia. Dan orang-orang yang duduk atas kapal tu kenal dia tu Nabi, tapi dia bukan penduduk Nuniwa. Dengan sebab dia bukan penduduk Nuniwa, mereka tidak tertakluk untuk ikut Nabi Yunus. Dia kaedah dia macam tu. Nabi dan Rasul yang mempunyai kawasan dakwah yang paling besar dalam sejarah Nabi dan Rasul yang kita tahu ialah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dia seluruh alam, bukan sahaja di Jazirah Arab, sampailah kita sekarang ni pun. Dan dia tak habis lagi ni, dia masih lagi hidup berjalan. Tapi Nabi-Nabi yang lain yang lagi awal, dia orang punya kawasan untuk dia orang lakukan kerja dakwah kecil je kadang-kadang. Dan orang yang duduk kawasan lain tidak tertakluk untuk ikut. Sekarang ni yang kena ikut dakwah Nabi Yunus penduduk Nuniwa. Orang kampung lain tak kena. Dan tanggungjawab dakwah tu pun tak tertanggung ke atas Nabi Yunus bila mana dia jumpa orang lain. Tapi orang kampung lain tu mungkin sudah tauhid, sebab tu dia orang kenal Nabi. Nahoda kapal, sebahagian orang yang duduk atas kapal tu, bila mana Nabi Yunus kata, ini mungkin murka Tuhan kepada aku kerana aku tak nak sabar dan aku tinggalkan kaum aku. Jadi aku kena terjun daripada kapal ni, daripada perahu ni. Tapi orang-orang yang ada atas tu, dia kata jangan terjun. Kamu Nabi Allah, kita buat undian. Siapa yang kena cabut nama, dia kena terjun. Allah Ta'ala takdirkan 3 kali cabut undi, nama Nabi Yunus juga yang naik. Tak naik nama orang lain. Cuma nak katanya orang atas kapal tu, dia kenal itu Nabi. Dia macam kita baca kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika mana Nabi Khidir cabut satu papan daripada perahu, tuan-tuan baca surah Kahfi, tuan-tuan tengok dalam surah Kahfi tu, perhati elok-elok makna dia. Yang marah Nabi Khidir siapa? Pemilik perahu tu ke atau Nabi Musa? Nabi Musa yang marah. Tuan perahu okey-okey je, sebab tuan perahu tahu itu Nabi yang buat tu. Yang buat tu Nabi. Kita tak tahu apa wahyu yang dia dapat, tapi kita tak akan objek, kita tak akan halang, kita tak akan petikai apa yang Nabi buat. Sebab tu yang kalau nak marah, yang kalau nak tegar Nabi Khidir ni ialah Nabi Musa saja. Cuma mungkin pemilik perahu itu bukan kumpulan sasar dakwah Nabi Khidir. Itu benda kita nak tahu. Bezalah berbanding zaman dulu, zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi dahulu. Jadi yang duduk atas kapal tu sekali, mereka orang tempat lain, tapi dia kenal ini Nabi. Kita kena hormat Nabi. Takkan kita nak buang Nabi ni?
Kita usaha bagi orang lain, tapi takdir Tuhan 3 kali nama dia yang naik, sehingga tidak ada keputusan lain melainkan terpaksa Nabi Yunus yang keluar daripada kapal tu, dan akhirnya dia pun terjun daripada kapal itu ketika mana kapal itu berada di tengah-tengah laut pun, dengan sebab nak lari ni. Waktu dia terjun, sebelum dia mencecah, ini riwayat dalam hadis yang kita baca ni, saya tak baca sebab hadis dia panjang, saya terus kepada makna-makna dia terus. Ketika mana dia mencecah, hampir mencecah air laut tu, maknanya tak masuk ke dalam laut lagi, mulut ikan nun telah terbuka lalu menelan dia. Dia tak sempat basah kena air laut lagi. Dan dia dibawa ke dasar laut yang paling dalam. Ada sebahagian ahli logik, orang-orang yang fikir logik, yang tak nak percaya cerita ni. Dia kata mana mungkin satu orang boleh duduk dalam perut ikan, luas benar perut ikan tu, sehingga boleh menampung oksigen yang banyak, kawan tu duduk bawah. Ini mukjizat. Jangan bahas ikut oksigen tak oksigen. Kalau nak bahas ikut oksigen, Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj pun luar daripada bumi, tak ada oksigen tak? Ini mukjizat. Ini mukjizat. Okay. Jadi waktu Nabi Yunus duduk dalam kegelapan demi kegelapan yang berlipat-lipat itu, macam kita sebut tadi, perut ikan yang gelap, di dasar laut yang paling dalam, gelap lah, dasar laut yang paling dalam ni memang gelap. Pada malam hari pula berlaku, sangat gelap. Pada waktu tu datang perasaan dalam hati Nabi Yunus AS untuk merasai kesilapan yang dia buat tu, dan menyebabkan dia mengucapkan tasbih yang ada dalam surah Al-Anbiya tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau ikut riwayat Israiliyat, Nabi Yunus ni dia masuk, macam saya sebut tadi, dia dengar makhluk-makhluk, bukan setakat yang ada dalam perut ikan tu. Maknanya kita kan tahu dalam perut ikan yang besar ni, dia mungkin ada hidupan-hidupan lain yang duduk sekali dalam badan ikan tu. Bukan kata ikan, kita ni pun jangan kita ingat kita seorang-seorang je yang bawa badan ni. Dalam badan kita ni, pada badan kita ni, macam-macam kuman duk tumpang, yang duk luar lah, yang dalam perut dengan cacing. Dah berapa meter cacing pun tak tahu dah kita bela. Cuma kita pun menumpangkan benda-benda lain dalam badan kita ni. Jadi Nabi Yunus duk dengar ada satu suara tasbih, sehingga dia tanya dan ada satu suara menjawab. Dia kata inilah tasbih makhluk di lautan. Makhluk selain daripada manusia lah, bukan di lautan saja. Tapi itu riwayat tu dhaif. Cuma nak katanya Nabi Yunus telah mengucapkan tasbih itu dan juga lafaz taubat itu, sehingga selesai pada tempoh yang Tuhan nak Nabi Yunus keluar daripada perut ikan, diangkat Nabi Yunus naik semula ke kawasan pesisir pantai, dan akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu Nabi Yunus AS di persisiran pantai. Dan Nabi Yunus dalam keadaan yang sangat lemah. Dia boleh berjalan tapi dia lemah, dan dia duduk di kawasan pesisiran pantai. Sebab tu kalau kita tengok Nuniwa ataupun Ninawa ni, sekarang dia border di antara Arab Saudi dengan Iraq. Dia kawasan pesisir pantai. Dia kawasan yang situ ada pantai, situ juga ada padang pasir, situ juga ada sebahagian hutan-hutan sikit. Dia macam border Yaman dengan Oman sekarang. Tapi border Yaman dengan Oman ni lagi cantik lah, sebab sebahagian riwayat dan ahli sejarah mengatakan disitulah wujudnya kerajaan Sabak yang sezaman dengan Nabi Sulaiman tu. Kan kalau kita baca kerajaan Sabak ni lah kerajaan yang luar biasa. Allah Ta'ala beri kepada Ratu Sabak ni dapat kawasan yang subur. Sebahagian ahli sejarah mengatakan kawasan tu hari ini ialah di dalam negara Oman yang nama dia Salalah, ataupun kita sebut Salalah. Salalah lah. Dia menarik kawasan tu sebab dia cantik. Sebab di situ ada laut, di situ ada padang pasir, di situ ada hutan-hutan macam hutan tropika. Sebab kalau kita tengok di Salalah Oman ni ada pisang, ada buah nyok macam tempat kita. Dan di situ juga adanya sungai-sungai, air terjun yang cantik. Jarang tempat ada semua benda. Macam kita ada hutan, kita ada air terjun.
Padang pasir kita tak ada. Padang pasir kena pergi negara Arab. Negara Arab sebahagian ni padang pasir je ada, hutan tak ada. Sungai pun tak ada. Contohnya di benua Afrika membawa kepada negara-negara Gulf, negara-negara Teluk ni, dia orang memang tandus hutan. Air terjun lagi lah. Okay. Cuma nak katanya Sabak dikatakan berdiri di situ, di antara Ma'rib. Ma'rib ni dalam negara Yaman sekarang. Cuma nak katanya Nuniwa, Ninawa pun lebih kurang macam tu lah. Ini kawasan-kawasan border antara Arab Saudi dengan beberapa buah negara ni. Ini kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan-kawasan cerita-cerita Nabi-Nabi sebelum pada Nabi Muhammad. Tapi tak penting lah untuk kita orang kata apa, kita cari benda tu. Cuma saya nak katanya dia cantik. Saya tak pernah sampai, tapi kita tengok dan kita dengar. Pernah transit lah, tak pernah sampai. Cuma orang kata cantik. Salalah ni dia cantik. Satu lagi dia punya cuaca tidak panas seperti mana cuaca-cuaca di setengah-setengah negara Arab yang kalau musim panas dia melampau. Dan dia ada makanan-makanan yang sedap lah. Orang biasa pergi berjalan cari makanan lah, bukan cari ilmu sangat. Cuma orang cari yang fokus yang tu lah. Antara makanan yang menjadi, orang kata apa, menjadi ikon di Salalah ni ialah unta yang dibakar dengan batu tu. Dia panaskan batu atas jalan tu, tapi yang bersih lah, dia panaskan sampai batu tu panas, dia masak atas tu. Biasa orang guna arang kan, tapi dia guna tu, dia guna batu tu. Itu dia punya makanan dia lah. Dan satu fabrik dia yang terkenal, dia ada satu tekstil punya tempat lah. Dia ada buat satu fabrik, satu kain. Fabrik ni dia ada celup satu benda. Fabrik tu, kain tu bila mana kita pakai, dia boleh menghalang serangga dekat dengan kita, antaranya nyamuk, sebab kawasan tu banyak hutan. Orang Melayu pun ada teknologi ni, ataupun kain yang jenis macam ni, dia ada celup apalah. Cuma nak katanya itu ikon tempat dia. Selain daripada Halawa Umman. Halawa Umman itu atau pergi Kelantan okey dah, dia lebih kurang dodol je pun. Cuma dia famous je. Cuma dia sedap sikit lah, sebab dia ada beberapa perencah lain. Cuma saya katanya tempat tu cantik, menarik. Sebab tu orang percaya itulah tertubuhnya ataupun berdirinya kerajaan Sabak di situ. Kerajaan Sabak Ratu Bilqis tu lah. Okay. Cuma balik pada cerita ni, bila mana Nabi Yunus dia dimuntahkan oleh ikan tadi, dia duduk di tepi pesisir pantai, dan akhirnya Allah Ta'ala jadikan ada satu pokok dekat dengan dia. Dalam Quran sebut min syajaratin yaqtin. Yaqtin ni apa dia? Labu tu lah, labu pumpkin tu, bukan labu air yang orang buat sayur tu. Labu air tak masuk nampak ni, labu betul. Jadi Nabi Yunus telah makan labu tu, dia kuat, dia boleh berjalan. Dan akhirnya sebahagian riwayat Israeliat kata ada satu lembu yang kantung susu dia penuh. Nabi Yunus minum susu dia dan dia jadi makin kuat badan dia, sebab dia dah lemah. Dia duduk dalam perut ikan tu, dia duduk dalam keadaan sempit apa semua, dia keluar, dia lemah. Dia dikuatkan oleh beberapa ni, tapi yang Quran sebut labu, yang susu lembu tu tak. Riwayat Israeliat saja yang sebut. Okay. Bila mana dia duduk situ, dia berada pada dekat dengan kampung Nuniwa ataupun Ninawa ni. Dia duduk dan akhirnya dia didatangi oleh dua orang pemuda daripada kampung Ninawa tu. Pemuda ni tanya, "Kamu siapa?" Orang muda lah, muda belasan lagi, budak lah ketika remaja. Maka Nabi Yunus kata, "Akulah Yunus, Nabi yang diutuskan, Rasul yang diutuskan kepada kawasan Nuniwa ataupun Ninawa ni." Dengan sebab dia budak, dia rasa tak yakin. Dia kata, apa bukti yang aku boleh beritahu orang kampung? Sebab dia pernah dengar Nabi Yunus ni, tapi Nabi Yunus hilang lama. Mungkin tempoh yang agak lama juga lah, sebab budak tu dia macam pernah dengar cerita tapi tak pernah jumpa. Sebab tu ada riwayat Israel kata makan tahun juga duduk dalam perut ikan tu, bukan duduk semalam dua, makan tahun. Okay. Cuma orang-orang Ninawa ni duk bercakap lah, dulu ada Nabi kawasan kita, duk cerita pada anak-anak dia yang muda-muda yang macam ni, tapi Nabi tu hilang, pergi mana tak tahu. Dia jadi macam satu legenda hikayat. Sehinggalah dua orang budak yang duk berjalan tepi kawasan pesisir pantai ni, dia jumpa lelaki yang lemah tapi baru dapat kekuatan, iaitu Nabi Yunus.
Dua orang budak tu tanya, kamu siapa? Maka Nabi Yunus kata, akulah Yunus. Dia macam terkejut, ya ke Yunus? Bukan kata hilang ke dulu? Dia tak kenal. Lalu dia kata, kamu balik beritahu kepada kaum kamu, mak ayah kamu, orang-orang kawasan kamu, raja. Di kampung tu dia ada pemerintah dia sendiri, raja dia sendiri. Okay. Beritahu dekat pemerintah kamu, Nabi Yunus sudah ada balik. Lalu budak tu pun kata, apa bukti nak mengatakan kamu ni Yunus? Buktinya ialah pokok ni, iaitu pokok labu tu. Budak tu terkejut, apa hal bukti pokok labu pula? Lalu Nabi Yunus pun tanya, betul tak aku ni Nabi Yunus? Pokok labu tu pun beritahu, ya, kamu Yunus. Lain macam lah kalau budak tu jenis hati kecil, hati tak kuat, lari dah budak tu. Apa hal pokok cakap? Dia kata tak apa, kalau kamu dah jamin ini bukti dia, kami beritahu. Sebab budak-budak dan orang di Ninawa ni dia tahu, kalau bercakap tak ada bukti, hukuman dia bunuh pada waktu tu. Dahsyat pemerintahan dia. Maknanya negeri Ninawa ni kalau ada penceramah suka cerita bohong, cerah penceramah tu. Tak ada penceramah negeri tu sebab suka cerita bohong, sebab tak ada bukti. Okay. Jadi dia pun pergi jumpa raja, beritahu Yunus dah ada. Maka raja tu pun kata, apa bukti dia? Bukti dia bawa orang pergi tanya dekat pokok labu tu. Akhirnya pergi dekat pokok labu, ramai orang pergi ke rumah pokok labu. Orang pun tanya, betul ke Yunus yang lelaki tu tadi? Maka pokok labu tu bercakap dengan izin Tuhan, ya, inilah Yunus. Inilah Yunus. Lalu raja tu pun telah cium tangan budak tu dan dia kata kepada budak tu, kamulah yang berhak menjadi pemerintah pada hari ini. Senang, tak payah pilihan raya kan? Raja tu pun turun tahta, budak tu pun naik menjadi pemerintah hampir 40 tahun dalam riwayat sebut. Cuma Nabi Yunus menjalankan dakwah macam biasa. Ini cerita yang panjang dalam hadis. Dalam Quran dia hanya cerita part Nabi Yunus marah kaum ni. Kita tengok pengajaran daripada cerita ni. Sebenarnya dalam buku kita ni dia datangkan lagi satu bab, iaitu perbandingan cerita Nabi Yunus dalam kitab Old Testament ataupun Taurat yang dipercayai oleh orang Yahudi dan juga orang Kristian sekarang. Tapi saya tak sempat nak tengok semua sebab riwayat tu panjang dan dia ada kontradik. Pada satu babak penulis ni dia akan kontra dengan ayat Quran. Nanti kita akan tengok pada kuliah yang akan datang. Cuma kita pergi dulu kepada pelajaran dan faedah daripada hadis yang kita dengarkan tadi. Okey. Ada lebih kurang 16 faedah yang diletakkan. Yang pertama dia kata, hendaklah seorang mukmin itu teguh di atas perintah Allah dan sabar di atas hukumnya. Merujuk kepada apa yang berlaku pada Nabi Yunus, bila mana Allah Ta'ala tugaskan, perintahkan pada kita satu perintah. Bila mana kita tertakluk dengan perintah tu, maka pasti akan ada ujian untuk melaksanakan perintah tu. Macam-macam. Kalau Nabi, ujian dia ialah kaum yang dia kena dakwah tu degil, ketegang, tak dengar kata, menyebabkan emosi Nabi itu telah diuji. Kalau kita yang bukan Nabi ni, kita diuji pada ibadah-ibadah yang telah sedia tertakluk atas kita. Paling simple ialah salat. Tadi kita salat maghrib, imam telah baca satu ayat yang menunjukkan bahawasanya ujian kepada manusia ni ialah salat. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong kepada aku dengan salat dan sabar. Dia tak habis itu je ayat tu. Tuhan kata, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat dan sabar itu berat, tak mudah, kecuali orang yang khusyuk. Maknanya tak semua orang berjaya untuk stay istiqamah, konsisten. Ada masalah, salat. Ada masalah, sabar dulu. Tak semua orang mampu duduk atas proses tu. Ada orang dia tak tahan sabar. Bila mana dia nak sangat keluar pada masalah, last sekali apa jadi pada dia? Tak nak salat aku. Salat makin tak ingat, akhirnya dia ambil benda lain.
Sama ada dia cari suasana lain dengan dia tinggalkan salat, dia lalai, ataupun dia consume makanan, minuman yang melalaikan, mengganggu otak dia sehingga dia jadi orang yang tak salat. Ataupun dia hilang sabar, dia marah. Dan yang lebih tinggi dan bahaya, dia marah pada Tuhan dia. Kenapa uji aku dengan macam ni? Cuma nak kena setiap kita ni telah tersedia ujian-ujian yang berbagai-bagai. Cuma ujian para Nabi dan Rasul pastinya berat, iaitu ujian menghadapi ragam manusia yang tak dapat dijangka. Macam kita dah sebut sebelum ni, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim. Secara umumnya kisah-kisah yang dah kita lalui ni, dia menghidangkan cerita Nabi dan Rasul yang kena uji. Supaya apa? Supaya kita tak rasa ujian yang kita kena di akhir zaman ni paling berat, sedangkan di sana ada orang yang lebih berat lagi, iaitu Nabi dan Rasul. Bahkan kalau kita nak bercakap luar daripada dalil agama, hidup di dunia ni yang kita semua berlumba-lumba mengejar pada satu-satu pencapaian, nak sampai pada satu target tu, kita perlukan ujian, kita perlukan melepasi beberapa dugaan. Contoh mudah saya bagi pada tuan-tuan puan-puan, jawatan-jawatan besar, sama ada dalam pentadbiran, dalam kerajaan, dalam apa-apa saja jawatan yang katanya jawatan, dia mesti melalui ujian yang banyak. Paling-paling kurang dia nak kena ada kelayakan akademik yang baik. Dia tak boleh duduk pada kedudukan tinggi dengan kelayakan akademik yang biasa saja. Itu dunia punya perlombaan, apatah lagi akhirat. Nak jadi orang yang paling hebat, nak jadi orang yang paling ke depan. Sebab tu Nabi dan Rasul dia hebat, sebab ujian dia berat. Sebab ujian dia berat. Latihan yang dia buat, persediaan diri yang dia buat untuk sampai benda tu, untuk dapatkan benda tu luar biasa. Dia bukan buat main-main, dia bukan buat sambil lewa, tapi dia buat betul-betul. Saya bagi contoh lain bagi orang-orang muda. Ada orang dia main bola, dia tak pernah aim gol berapa, asal dia main. Dia nak bagi hilang dalam kepala dia benda yang dia nak lupa kan. Ada orang dia main bola sungguh-sungguh, dia jadi player yang terbaik. Kerja dia hanya sepak bola, masuk dalam gol, letih, berlari. Tapi dia sediakan diri dia. Dia punya kerja nak bagi gol banyak, nak bagi kumpulan dia banyak gol. Latihan yang dia buat, dia tak boleh makan banyak macam orang lain. Dia kena tidur teratur. Dia kena buat latihan-latihan, kena berlari apa-apa semua supaya tak kejang, tak apa. Hasilnya apa yang dia dapat? Dia jadi pemain yang terbaik lah. Itu hanya dunia saja. Saya bukan nak kata benda tu salah, cuma saya nak sebutnya ialah itu bab-bab yang kita boleh tengok macam mana manusia dia cuba untuk menyiapkan diri dia untuk dugaan. Kita tak boleh lari pada ujian. Kita mesti akan jumpa. Tuan-tuan nak elak ragam orang, tuan-tuan boleh try, tapi last sekali mesti jumpa. Ada orang dia tak suka, budaya masyarakat ni teruk, aku nak pindah pergi negara orang lain. Dia pergi negara orang lain, dia jumpa budaya teruk negara orang lain pula. Ada orang dia rasa, saya kalau boleh ada duit, saya nak duduk Mekah, saya tak nak duduk Malaysia ni. Malaysia ni orang semua toksik. Dia pergi Mekah, dia jumpa double toksik di sana. Dia tengok orang buat urusan di Malaysia ni, dia ni sikit-sikit nak menipu. Rupanya dia pergi ke Mekah, beli jubah kena tipu sampai double. Dia pun tepuk dahi, Mekah pun teruk punya perangai. Sebab apa? Ragam. Kita akan jumpa mana-mana pun. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak ambil satu lagi point, lepas tu kita akan berhenti. Kita sambung next untuk sambungan dia kontradik riwayat Nabi Yunus dalam Taurat dan juga Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang cerita Nabi Yunus ni, nak sebut pada kita bahawasanya semua kita ni akan diuji bahagian daripada kesabaran. Kita semua ni akan diuji bahagian daripada kesabaran. Cumanya kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal, dia akan bahagikan bahagian ujian berbeza-beza. Dan ujian itulah yang akan mengangkat dan merendahkan darjat satu orang. Cuma poin dia ialah jangan terburu-buru. Antara kesilapan Nabi Yunus ialah dia terburu-buru meninggalkan kaum dia dengan sebab degilnya kaum dia. Tapi bukanlah nak menunjukkan Nabi Yunus tu teruk.
Kalau Nabi Yunus tak buat macam tu, kita tak akan dapat belajar satu pelajaran besar dalam peristiwa ataupun sirah Nabi Yunus ni, iaitu kesan daripada taubat. Itu yang kedua. Yang kedua daripada cerita yang kita dengarkan tadi, kesan taubat dan iman akan mengangkat kemurkaan Allah. Macam sebahagian kaum Nabi Yunus, dia dengar ancaman, dia mula-mula degil, tapi lama-lama dia rasa takut bila mana diancam dengan azab yang akan turun dalam masa 3 hari. Akhirnya dia orang naik, dia orang bersuluk, dia orang menyendiri dan dia orang bertaubat. Sebab ibadat kaum terdahulu ialah bila mana nak taubat kena naik menyendiri. Kita sekarang tak perlu menyendiri. Kita nak taubat, kita boleh taubat siang, malam, dalam keadaan hadas besar pun boleh taubat. Beza dengan umat dulu, nak taubat je dia kena cari kawasan khusus, dia kena ada tempat pengasingan. Jadi Allah Ta'ala ambil nilai. Maknanya nak sebut kepada kita, kesan taubat tu besar dalam melengahkan dan menangguhkan murka Tuhan. Dan yang paling utama sekali dalam kisah Nabi Yunus ini ialah kebesaran kalimah tasbih tu sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang zalim. Saya selalu cuba nak bagi faham kepada kita semua, sebab kita semua ni bukan orang yang bercakap dengan bahasa Arab. Perkataan subhana ataupun tasbih, kita akan terjemah penyucian kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tu dah suci dah, tak perlu nak kena suci dia. Dia zat dia suci. Apa maksud tasbih? Orang-orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia akan nampak benda ni. Cuma saya cubalah untuk simplify benda ni. Perkataan tasbih dan perasaan yang perlu ada dan hadir waktu mengucapkan subhanallah. Apa-apa saja, nanti kita salat nanti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita baca surah-surah yang ada tasbih, kita baca sabbihisma rabbikal a'la, apa saja yang ada perkataan tasbih. Tasbih tu apa dia? Tasbih dari segi bahasa Arab, dia datang daripada perkataan yang tadi pada 3 huruf sabaha. Dalam bahasa Arab, sabaha bermaksud perbuatan berenang dalam air. Kita berenang, sibahah, berenang tu dia sebut sibahah ataupun sabbahah. Macam mana yang nak pergi dekat tasbih tu? Dia kena faham supaya kita akan nampak besarnya kalimah tasbih ni. Okay. Manusia ialah makhluk yang duduk atas darat. Duduk atas darat. Dia bukan makhluk yang duduk dalam air. Dia bukan makhluk yang duduk dalam air. Sebab tu cerita Nabi Yunus tu, dia kena masuk dalam air dulu untuk dia faham tasbih tu, baru dia boleh naik ke darat. Okay. Kita duduk dalam air, mungkin kita pandai berenang, kita ada kemahiran berenang, boleh menyelam, ataupun ada orang yang Allah Ta'ala beri pada dia paru-paru dia besar sikit pada paru-paru orang lain, boleh tahan oksigen banyak pada kadar orang lain. Ada orang kata orang yang paru-paru besar ni orang bajau laut, sebab boleh menyelam 2 minit. 2 minit ni lama dia menyelam, paru-paru dia besar. Dia tak naik dah kena bahang dengan buaya je. Cuma nak katanya orang bajau laut ni paru-paru dia besar lah. Ada orang kata tak apalah yang tu, itu bukan cerita tu. Tapi besar macam mana pun paru-paru dia, manusia dia bukan sejenis hidupan yang akan kekal duduk dalam air dan dia beraktiviti dalam air. Dia bukan ikan. Dia ialah makhluk yang mungkin dia boleh duduk, tapi dia lebih sesuai di darat. Waktu kita mengucapkan tasbih, kita seperti satu orang yang sedang berenang, yang mencari daratan. Walaupun kita pandai berenang, kita tak lemas ni, tapi kita mengidamkan untuk naik ke darat. Tak ada orang yang pandai berenang, dia mungkin bosan dengan ragam manusia. Saya tak suka dah duduk atas darat ni. Atas darat ni macam-macam orang. Saya nak jadi manusia yang duduk dalam laut. Saya nak berkawan dengan ikan pula. Tarzan boleh duduk dalam hutan, tapi tak ada orang yang boleh gelarkan diri dia. Mungkinlah ada orang kata cerita Aquaman. Aquaman tu pun karut. Dia tak akan boleh duduk dalam laut.
dalam air lama, sebab itu bukan tabiat kita. Last sekali kita akan cari darat. Maknanya Allah Ta'ala sedang nak beritahu kita, orang yang bertasbih seperti mana orang yang duduk atas dunia. Dunia ini ibarat air, tempat dia lalu. Daratan itu ialah akhirat. Kita berenang ni nak pergi ke sana last sekali. Sebab tu waktu kita sedang bertasbih pada Allah Ta'ala, kita akan rasa semua benda yang kita dapat ni dia hanya laluan ke daratan. Pekerjaan yang Allah Ta'ala beri pada kita, kekayaan yang Allah Ta'ala beri pada kita, kawan-kawan yang ada berkeliling dengan kita, pasangan-pasangan yang duduk dekat dengan kita, orang-orang, anak-anak apa semua ni lah, mereka ini ialah bahagian daripada benda yang kita akan jumpa dalam laut waktu kita berenang. Ni umpama je lah. Tapi last sekali kita akan naik ke daratan. Sebab tu orang yang menyebut kalimah tasbih, dia sedang melenyapkan kesan-kesan duniawi dalam diri dia. Tapi kalau dia tak faham, dia tasbih 33 kali pun macam tu lah, tasbih kosong, habis subhanallah, habis. Lepas pada tu, aduh lupa, projek 1 juta tak selesai lagi. Dia macam tak attach dengan benda. Bukan salah cari dunia, cuma saya nak katanya kefahaman sebenar. Sebab tu dia, Nabi Yunus tu dia masuk dalam, lepas tu baru dia naik ke darat. Dia naik dalam keadaan lemah, sampai ke darat tu Tuhan bagi makanan itu, makanan ni, sampai dia kuat. Dia merasai perkataan tasbih itu, bagaimana kuatnya perasaan bila mana dia sebut tasbih itu. Jadi bila mana kita sebut kalimah tasbih tu, kita sedang menjadikan diri kita betul-betul bergantung dengan Tuhan. Sebab duduk dalam perut ikan satu benda yang luar biasa. Bukan kita, bukan sejenis hidupan yang boleh duduk dalam tu. Kita bukan makhluk yang sesuai duduk dalam tu. Tapi Tuhan berikan juga peluang, rasa pada Nabi Yunus untuk dia tahu bahawasanya ujian kamu tak boleh lari, kamu kena hadap, tapi kamu kena kuat bila mana kamu berpaut dengan aku. Jadi poin ni ialah berpaut dengan Tuhan. Nanti kita akan tengok lagi beberapa faedah yang disebut dalam cerita ni. Pada kali yang akan datang kita akan tengok dua benda, pertembungan riwayat Taurat dengan Quran, dan juga beberapa saki-baki pengajaran dan faedah yang masih lagi ada. Setakat tu saja, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.